masuk pintu penjara tu dah down habis. Dah sampai tengah nampak sekolah. Tak expect benda tu. Jadi ada peluang lagi lah maksudnya. Sebelum masuk, pandangannya sangat berbeza. Kejut. Rupa-rupanya budak yang kita anggap tidak berdisiplin tu sangat behave di sini. Kalau kita pakai candik arus ni, kita pergi memburu ikan. Bukan kita tunggu. Keseronokan candik ni apabila ikan masuk di dalam candik. Lepas tu bila kita angkat candik tu, tengok ikan besar-besar tu, seronok sangat. Pencapaian terbaik pendidikan korektif kita lulus SPM 100%. Ramai pelajar-pelajar kita yang dapat skor A, 7A pun ada. 7A itu kira macam straight A lah sebab belajar di penjara. Pelajar yang ada matlamat nak sambung belajar ni, usaha dia memang lebih. Kita subat karangan 3, dihantar 7. Biasanya dapat A banyaklah. Usaha mereka bukan biasa-biasa. Kesungguhan mereka ni memang luar biasa. Juru kimpal sepenuh masa dan tukang pelbagai kemahiran, anak muda kelahiran Dungun, Terengganu berusia 28 tahun, mesra di Sapelan, cekap mencari peluang untuk memanfaatkan kemahiran diri. Projek terkini pemuda cekal ini adalah sebuah warung nasi lemak di Bandar Baru Bangi, Selangor. Berada pada fasa terakhir pembinaan, hanya tinggal papan tanda warung sahaja yang perlu didirikan. Binaannya mudah dan ringkas, namun harus dilakukan dengan teliti. Kreativiti dan inovasi terpulang sepenuhnya kepada Lan. Kalau saya buat benda job, orang bagi job zero, maksudnya kena buat barulah. Ataupun nak repair, saya lebih pilih buat baru daripada repair. Repair ni susah sikit, kos pun tinggi. Jadi kalau dari zero ni, kita boleh selahkanlah bakat kita ada, kreativiti kita boleh selahkan kat situ lah. Kalau kita repair ni, kita just follow lah. Jadi dalam sembang-sembang tu tanya pendapat, akhirnya jadi hasil macam tu lah. Seperti mana insan lain, kehidupan Lan juga bukan sempurna. Fasa gelap hidup ketika berumur belasan tahun pernah menempatkan dia di sebalik jeriji besi. Pencapaiannya kini terbit dari titik-titik perjuangannya menukar takdir ketika berada di sana. Rata-rata orang tengok saya maju ke depan, dia orang tengok benda yang tersurat lah, tengok usaha saya. Tapi yang tersirat tu tak nampak banyak sangat. Maksudnya kita masuk pintu penjara tu dah down habis. Dah sampai tengah nampak sekolah. Sampai dalam penjara ada cikgu. Saya pun tak expect benda tu, maksud tengok ada sekolah. Jadi ada peluang lagi lah maksudnya. Bermula dari situ, Lan mula mengorak langkah meneruskan hidup dengan tujuan baharu agar tidak lagi tersirap haluan. Ingatannya hanya satu, Allah penentu segala. Saya fikir benda tu betul lah. Allah sayang saya sebab tu Allah tegur saya. Jadi tertangkap dalam tak ada tempoh masa yang panjang dibiar lama tak. Kalau dibiar lama mungkin saya tak ada kat luar ni kot. Dah kena gantung ke semua. Kita tak tahu kan. Kena tangkap time barang banyak. Kita tengah menjadi toke besar apa semua. Alhamdulillah lah. Awal-awal dah kena. Jadi dari situ kita takkan terjun lah dari lubang yang sama lah. Menerusi kemahiran yang dipelajari ketika di pengajian tinggi, Lan bebas membina apa sahaja yang difikirkan mampu. Keseluruhan konsep dan pembinaan warung ini juga adalah hasil buah fikiran Lan. Saya kenal dengan dia daripada rekomen kawan. Lepas tu dia datang, lepas tu saya bincanglah dengan dia, bincang macam mana nak buat, macam mana kita nak set up benda ni, tempat makan, dari segi lampu, semua idea daripada dia. Lepas tu
Bila saya dah dengar idea daripada dia, lepas tu saya setuju, terus saya buat dengan dia. Saya memang berpuas hati lah dengan kerja dia dari segi kemas. Puas hati lah, memang ikut apa yang saya nak. Untuk kesekian kalinya, setelah 8 tahun bebas daripada menjadi penghuni di penjara Marang, Lan berpeluang untuk melawat kembali sekolah yang menjadi titik permulaan dia menetapkan matlamat hidup untuk masa depan yang lebih bermakna. Nama saya Lan. Saya berumur 28 tahun. Saya bekas banduan muda di penjara Marang dan saya calon SPM 2015 di Sekolah Integriti Marang dekat penjara Marang. Memang dari awal lagi saya nampak SPM ni adalah starting. Tak ada SPM tak gimana. Nak sambung ke mana-mana malah swasta pun ia memerlukan SPM lah. Yang untuk ke peringkat seterusnya pun dah terniat. Tambahan juga dekat SI Marang ni ada cikgu yang ditugaskan untuk kaunselingnya. Kita dengar daripada pendapat beliau untuk step seterusnya, jadi kita fikir balik betul, kita akan follow lah. Suasana belajar di persekitaran kelas yang normal kadang-kala memberi cabaran tertentu. Namun apabila tiba waktu ulang kaji, cabarannya jauh lebih tinggi. Ia tetap perlu dihadapi kerana untuk mencapai kejayaan bukannya mudah. Kalau dalam sel tu, tak lagi dari bising lah. Bila jarak satu sel, dua sel pun tetap ada bunyi lah. Biasalah ramai. Dalam satu sel tu biasa 30 orang Sebelum kata nak ambil SPM tu, kita request untuk duduk kurang sikit lah. Daripada 30 orang, kita boleh minta kepada duduk 6 orang. Jadi sangat-sangat membantulah dari situ. Support daripada cikgu sekolah juga. Kalau tak ada orang, susah jugalah nak belajar ni. Itu sangat-sangat membantulah. Buat masa ini, seramai 26 banduan muda berusia 21 tahun dan ke bawah memilih untuk meneruskan pelajaran. Tempoh hukuman masing-masing adalah berbeza mengikut kesalahan. Namun tidak rugi masa di sebalik tembok jika digunakan untuk menimba ilmu selagi mampu. Sekolah Integriti yang didirikan di dalam penjara Marang dikendali oleh Nur Amalia Kasim selaku Ketua Unit Pendidikan. Sejak dipindahkan ke sini pada tahun 2014, pelbagai ragam dan karenah murid telah dirasai. Namun apa yang paling mengejutkan ialah pengalaman kali pertama ketika mula mengajar di sini. Sebelum masuk, pandangannya sangat berbeza. Hari pertama, pandangan tu semua berubah. Okey, mula-mula masuk, saya tak tahu macam mana nak react. Nak senyum ke, nak serius sangat ke. Tapi pelajar yang approach dulu. Dia yang minta berkenalan. Siap tanya, cikgu tak nak berkenalan dulu ke dengan kami? Saya Norman. Yang sebelah saya ni Malik. Dan dia perkenalkan. Saya kejut. Rupa-rupanya budak yang kita anggap sangat tidak berdisiplin tu, sangat behave di sini. Tahap intelektual melibatkan literasi dan numerasi setiap pelajar akan dikesan terlebih dahulu sejurus mereka ditempatkan di sini. Ia bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang akan dilakukan di samping mengenal pasti mereka yang mempunyai potensi. Mula-mula masuk, kadang zero knowledge. Dah lama dah tinggal sekolah, ada yang primary. Year 6. Tak sempat UPSR pun. Bayangkanlah usia 20 datang sini. Tak tahu apa benda. Mula-mula memang dia orang tak nak kami cikgu yang akan push ambil SPM ya. Tak boleh cikgu. Saya tak mampu. Saya tak tahu apa. Tapi dengan kerjasama HAM, unit kaunseling dan guru bimbingan, insya-Allah kita pujuk-pujuk. Dalam masa sebulan tu dia dah nampak dah. Rupanya boleh.
Asas pendidikan yang diberikan kepada mereka yang keciciran jauh ialah 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Selain itu, aspek kerohanian turut diutamakan menjadikan ia teras kepada pembangunan insan. Nadi dan jantung kita adalah pada pendidikan Islam. Kita masukkan Iqra dengan kafah dalam silibus pendidikan Islam. Jadi panitia agama, tumpuan dia adalah kafah sebenarnya. Sebab kita nak bila dia bebas, kurang-kurang boleh mengaji, walaupun perlahan, boleh solat dan tahu mandi wajib. Sebelum solat, kita tanya dulu, ada yang tak pernah mandi wajib, tak tahu mandi wajib macam mana. Ambil wuduk pun tak tahu. Dan juga bacaan dalam solat. Al-Fatihah, kita beri penekanan, barulah bacaan-bacaan lain. Fatihah, tahiyat, yang lain akan menyusul setelah dia betul-betul boleh membaca Al-Fatihah dengan tahiyat. Penekanan adalah bukan hanya 3M tapi 4M. Yang keempat itulah mengaji. Dagang pergi awak berhutang. Walaupun pelajar ini adalah pesalah, ilmu yang dicurahkan kepada setiap satu daripada mereka adalah tanpa prejudis. Selain ilmu, sokongan dari segi emosi juga penting bagi menggalakkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif dan berkesan. Kalau cikgu tu bersungguh, insya-Allah pelajar pun akan bersungguh dan bersemangat. Kita di sini macam saya ni ibarat ibu lah. Pelajar ni dia memerlukan keperluan emosi sebenarnya. Emosi selain pada motivasi dan dorongan. Kalau dalam kelas tu kita treat dia macam rakan, macam anak sendiri. Sebenarnya tak ada gap. Dia bebas bertanya bila-bila je. Sama ada saya ataupun guru lain. Kalau yang muda tu sebagai abang, sebagai kakak. Institusi pendidikan di bawah kendalian Jabatan Penjara Malaysia, Sekolah Henry Geni dan Sekolah Integriti adalah hasil jalinan kerjasama bersama Kementerian Pendidikan Malaysia. Keduanya menempatkan pesalah muda namun dengan penarafan berbeza. Dia sebenarnya penarafan. Kedua-duanya dihuni oleh pesalah muda. Jadi bagi pesalah muda yang berpeluang dibicarakan di Mahkamah Juwana di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, mereka yang disabitkan akan dihantar ke Sekolah Henry Geni. Tetapi bagi pesalah muda yang dibicarakan di mahkamah biasa, sekiranya jenayah melibatkan kumpulan ataupun melibatkan orang dewasa dalam satu tu, jadi perbicaraan disekalikan di antara pesalah muda dengan pesalah dewasa. Jadi apabila disabitkan kesalahan, akan dihantar ke penjara. Jadi itulah kategori di antara perbezaan apa yang kita panggil, kita gelar penghuni untuk pesalah di Sekolah Henry Geni dan pesalah muda ataupun banduan muda untuk pesalah yang muda yang dihantar ke penjara. Pendidikan korektif merupakan tawaran pendidikan akademik yang ditawarkan kepada banduan untuk meneruskan kelangsungan hidup setelah bebas nanti. Dan pelaksanaannya nyata terbukti dengan tahap peratusan lulus yang memberangsangkan. Kita bekerjasama dalam menjayakan pendidikan korektif di penjara kita. Kita ada pegawai psikologi, kita ada kaunselor, kita ada pegawai yang menjaga keselamatan dan ketenteraman penjara. Dan hasilnya dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, pencapaian terbaik pendidikan korektif kita lulus SPM ini 100%. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang terbaik. Maknanya dah ramai pelajar-pelajar kita yang dapat skor A. 7A pun ada. 7A tu kira macam straight A lah. Sebab belajar di penjara. Sumber kita terhad. Tetapi dengan sumber yang terhad inilah kita cuba optimiskan dia. Supaya dapat memberi impak yang baik kepada penghuni-penghuni dan akhirnya impak tersebut akan dirasai oleh masyarakat kita.
16 km dari pusat Bandar Marang. Terbinanya sebuah institusi yang menguatkuasakan hukuman dan melaksanakan perintah mahkamah ke atas banduan sehingga dibebaskan. Jumlah terkini penghuninya hampir mencecah 2,500 orang banduan. Hidup kami dan mati kami hanya untuk Tuhan sekalian alam. Kami yakin dengan petunjuk-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran. Untuk kami ubah cara hidup kami jalan yang Kau redai. Tahap pendidikan setiap banduan muda berusia 15 hingga 21 tahun diperluaskan secara sukarela. Ia bertujuan membolehkan mereka menikmati pemulihan bersepadu dan pendidikan yang lebih formal, termasuk menduduki peperiksaan awam seperti Sijil Pendidikan Malaysia (SPM). Setiap tahun pasti ada calon yang didaftarkan untuk mengambil SPM. Bila mula-mula kita daftar 4 atau 5 orang, tapi akhirnya yang terkini tinggal 2 calon sahaja. Ada 2 perbezaannya. Yang seorang tu sebab dia mungkin ada basic sekolah menengah, lajulah pergerakan dia, prestasi dia kita nampak sangat. Yang sahabat seorang lagi tu tercicir dah lama sekolah. InsyaAllah kita akan usahakan, insyaAllah kita ada kelas tambahan hujung minggu. Kita akan bagi tugasan yang lebih lah. Dan kita pastikan pelajar yang lebih baik ini sebagai tutor dia. Maknanya dia ada peer learning. Itu lebih berkesan. Pesalah muda dengan gelaran labu dan panjang merupakan calon SPM untuk tahun 2023. Prestasi yang ditunjukkan kedua mereka pada ujian percubaan SPM terkini melihatkan ada peningkatan positif. Walaupun tidak terlalu ketara, namun usaha yang dicurahkan jelas kelihatan. Pengalaman yang lepas-lepas, pelajar yang ada matlamat nak sambung belajar ni, usaha dia memang lebih. Contoh, kita subat karangan 3, dihantar 7. Biasanya dapat A banyaklah. Ini pengalaman yang dapat 6A, 5A. Usaha mereka bukan biasa-biasa. Kesungguhan mereka ni memang luar biasa. Sebab kalau di blok tak ada kursi meja pun. Dia boleh belajar dan boleh mencapai kejayaan yang rasanya mengalahkan pelajar di luar. Tidak hanya terhenti di peringkat SPM, setiap calon yang berpotensi juga akan dipastikan mendaftar ke peringkat pengajian tinggi. Pendaftaran ini akan diuruskan sendiri oleh guru hasil perbincangan jurusan dengan pelajar terlibat. Lan adalah antara bekas banduan muda yang pernah menimba ilmu di sini. Perwatakan serta kredibilitinya mengendalikan sesuatu situasi menjadikan dia seorang yang diingati. Dia ni ada sikap suka membantu guru-guru dan juga rakan-rakan. Kawan-kawan yang ada masalah selalu merujuk pada dia dan selalu dia boleh handle. Kalau sekiranya berlaku bibit-bibit tertentu yang negatif di kalangan pelajar, guru-guru boleh serahkan pada dia untuk handle. Dan biasanya insya-Allah dapat diselesaikan dengan baik. Itu kita panggil dia kecil-kecil cilik api ni. Orangnya kecil tapi berjiwa besar. Kejayaan Lan dalam ko-akademik dan ko-kurikulum antara yang boleh dibanggakan. Namun peristiwa ketika musim tengkujuh, momen yang paling diingati oleh Cikgu Nur Amalia. Kita hanya guna whiteboard yang bergerak tu dan whiteboard tu besar. Masa saya mengajar tu, saya tak sangka angin yang kuat tu menerbangkan whiteboard tu menghala ke saya. Pelajar lain asyik ralik buat kerja, dia yang sedar. Dia menahan daripada terempak ke kepala saya. Alhamdulillah. Tidak memang benjol lah rasanya. Bagi Lan, sokongan dan dorongan yang diberikan guru serta kaunselor menjadi faktor penting buat dirinya tetap teguh dengan pendirian untuk terus berubah kepada kebaikan. Sebelum beredar, Lan juga berpeluang bertemu dengan pesalah muda yang ada pada ketika ini. Tiada lain yang boleh disampaikan selain nasihat dan kata-kata semangat kepada semua adik-adik agar terus berjuang.
Kepada kawan-kawan saya yang berada di sekolah integriti ni, saya nasihatkan supaya jangan terlalu fikir yang awak dilukiskan ni adalah ending untuk hidup awak. Jadikan benda tu starting untuk awak ubah diri, ubah hidup awak lepas keluar nanti. Ada hikmah di sebalik musibah ni. Bukan jangan fikir semuanya ni musibah untuk awak. Kepada calon-calon SPM, saya doakan yang berjaya semua, dapat jawab dengan tenang, terus berubah. Jadi orang yang lebih baik daripada hari inilah. Teruskan berjuanglah. Perjalanan hidup selepas bebas buat Lan masih jauh dan panjang. Menurutnya, 50% daripada hala tuju hidupnya adalah hasil pertimbangan diri, manakala selebihnya adalah keluarga. Tanpa sokongan keluarga, peratusan itu berkemungkinan berubah. Nur Hashimah, antara ahli keluarga yang banyak membantu Lan mencorak kehidupan baharunya. Sebagai kakak yang lebih tua, Hashimah sentiasa menginginkan yang terbaik untuk adiknya kerana ikatan itu takkan pernah terputus. Dia pernah cakap, dalam setandang pisang akan ada sebiji yang buruk dan dia adalah pisang yang buruk tu. Dan kami adik-beradik pernah cakap dengan dia, kalau tahu kita tu pisang yang buruk, buang yang buruk tu. Jadi yang pisang yang terbaik dalam setandang tu. Jangan pisang berbuah 2 kali. Tak ada duit ke, susah macam mana hidup, adik-beradik ada. Apa yang berlaku dalam hidup dia, dahulukan adik-beradik, dahulukan mak ayah. Rasa terdesak, susah macam mana, jangan fikir, jangan ambil jalan mudah. Ya, mungkin bagi dia nak dapat duit sebelum ni dengan cara tu paling mudah. Tapi bila dia tahu adik-beradik dia support, bila kita tengok dia berusaha, jadi benda tu kok mendorong dia untuk terus berubah. Perubahan yang dilakukan Lan sehingga kini sangat membanggakan seluruh ahli keluarga. Jika bukan sokongan daripada keluarga dan rakan terdekat, siapa lagi yang lebih layak untuk membantu? Banggalah tengok dia sekarang ni, dia dah boleh buang benda tu jauh-jauh. Dia janji dia ditunaikan, dah memang tak sentuh benda tu lagi. Harap apa yang diusahakan sepanjang hari ini, apa yang diusahakan, bisnes yang dia buat tu terus berkembang majulah dan jangan lupa diri. Kalau saya ada rezeki, saya buka ada company sendiri. Saya nak bagi peluang yang mana tak dapat kerja lah. Macam ramai yang terdedah latar belakang yang dianak tirikan lah. Dia dah masuk dalam, lepas tu kau tak bagi kerja. Jadi saya nampak benda tu tak fair lah. Saya tak setuju benda tu. Jadi kalau dengan harapan saya ni, kalau saya ada rezeki, saya ada company sendiri, saya nak bagi rata sama rata. Sokongan daripada keluarga dan ahli masyarakat dalam menerima mereka semula adalah sangat penting. Kalau kita tak terima mereka, akhirnya mereka akan ke mana? Mereka akan kembali kepada koloni mereka, rakan-rakan sepenjenayah mereka. Jadi akhirnya akan berulang yang akhirnya akan merugikan siapa? Mungkin kita yang akan menjadi mangsa seterusnya. Pendidikan Manusiawi KPM merupakan inisiatif yang memberi akses kepada pendidikan yang sewajarnya agar anak-anak yang tersilap langkah dalam kehidupan tidak terabai. Sistem pendidikan di penjara dapat memberi peluang kepada penghuninya untuk mendapatkan ilmu bagi membolehkan mereka meneruskan kehidupan dengan lebih baik selepas dibebaskan kelak. Sokongan dan dorongan keluarga serta masyarakat juga memberi makna tersendiri dalam menempuhi cabaran melangkah di masa hadapan. Air besar. Air candik dia ekor gohok. Ikan gohok ni dia jenis dia duduk merata. Tapi dia banyak apabila ada anak ikan. Masa tu kalau kita mencandik, kalau boleh dapat yang mega-mega. Kalau masak asam ikan bergohok ni, kita panggil asam bodoh. Apabila dia makan ni,
Ikan gahok ni memang licin. Dia akan hirup sampai dia menjilat-jilat lah jari dia. Dia punya rasa dia tu memang tak jumpa lah di tempat lain. Bermula dari pertemuan dua sungai, Jelai dan Tembeling, Sungai Pahang mengalir tenang merentasi segenap pelusuk negeri Pahang kecuali Rompin. Alirannya sejauh 459 km berakhir di Laut Cina Selatan sekaligus dinobat sebagai sungai terpanjang di Semenanjung dan kedua terpanjang di Malaysia. Di dasarnya, pelbagai makhluk air berkembang biak menjadi sumber rezeki kepada masyarakat setempat. Sejak 8 tahun lalu, boleh dikatakan hampir setiap hari Azhar Abdullah Hashim turun mencandik memburu ikan air tawar. Gigih bermudik ke hulu dan ke hilir berjam-jam lamanya, asalkan ada hasil untuk dibawa pulang. Keseronokan candik ni apabila ikan masuk di dalam candik, dia punya rasa tu makna kita tak boleh nak bayangkan lah. Dia punya seronok. Lepas tu bila kita angkat candik tu tengok ikan mengelumpur, ikan besar-besar tu memang seronok sangat. Kalau kita pakai candik arus ni, kita pergi memburu ikan, bukan kita tunggu. Kalau macam candik setempat tu kita tunggu ikan lalu situ baru ada macam ni kita mencari dia. Paling sesuai nak bercandik, dia apabila air naik tinggi, kalau air keruh, mana ikan-ikan yang ada di Sungai Pahang ni akan rapat ke tepi untuk makan rumput-rumput, serangga-serangga yang naik apabila air besar. Candik merujuk kepada teknik menangkap ikan menggunakan gelung buluh yang dipasang jala. Ketika mencandik, enjin bot dimatikan, hanya dibiarkan hanyut mengikut arus sungai. Bunyi bising dikuatiri menyebabkan ikan yang diburu melarikan diri. Lebih-lebih lagi apabila air mulai surut. Ini tanda-tanda ikan makan. Tanda-tanda tengok kesan gigitan ikan, dia makan rumput. Dia putus. Ini semua tanda-tanda kesan ikan. Apabila air naik tinggi, ikan ni dia akan makan. Dia akan makan rumput. Dia akan tarik macam ni. Putus-putus. Ni air sekarang ni tengah surut. Jadi bila air surut ni, hasil dia kurang lah. Mana ikan dah ke tengah balik. Nanti kita tunggu air naik balik. Dan kita mencuba mencandik lagi. Lumrah nelayan. Ada kala sekawan ikan tersangkut, ada masa hanya candik kosong dibawa pulang. Namun putus asa bukanlah pilihan Azhar. Kalau air itu, air itu bagus, air itu sesuai untuk mencandik, kita akan kejar. Tak kira siang, tak kira malam, tak kira waktu subuh. Kita akan mencandik. Sekarang ni keruh dia kurang. Mana dia dah kata macam kelabu-kelabu sekarang ni. Waktu macam ni, air ni ikan kurang. 2 hari lepas memang cantik. Pagi semalam, air cantik. Lepas waktu tengah hari, air mula surut, dia dah kurang. Hasil pun hari ni tak berapa banyak lah, tapi ada lah. Kalau menggunakan teknik candik, insya-Allah ada hasil. Kebiasaannya, lelaki berusia 54 tahun ini menggunakan candik dengan mata jala bersaiz 3,5 inci. Jalanya pula disulam dengan 10 helai tali tangsi yang dipintal. Tujuannya untuk mengelak jala koyak sekiranya ikan-ikan bersaiz besar memasuki candik. Teknik mencandik yang diguna pakai Azhar dipelajari sedari kecil lagi ketika membantu datuknya menangkap ikan.
Pada ketika itu, hanya candik dengan jala halus sahaja digunakan. Kini, Azhar mempelbagaikan saiz mata jala mengikut kesesuaian ikan yang dicari. Struktur buluh madu yang halus tetapi sukar patah menjadikan ia bahan paling sesuai dalam pembikinan candik. Azhar menggunakan 2 batang buluh dengan purata panjang 1,5 meter setiap satu. Selepas dibersihkan, kedua-dua batang buluh ini akan dicantumkan menjadi rangka gelung yang besar. Paling susahnya nak buat masa kita nak buat rangka, nak cuci buluh. Sendi-sendi buluh ni kita kena cuci bersih. Tak nak ada sangkut. Nanti kita mencandik jari ni akan sangkut kalau ada buku kan. Hujung buluh yang paling halus dicantum menggunakan paip getah PVC lut sinar. Gris disapukan pada hujung buluh agar proses memasukkan buluh ke dalam paip lebih mudah. Ia seterusnya dikukuhkan dengan ikatan tali tangsi agar tidak tercabut kemudian nanti. Bagi saya kalau membuat candik ni, kalau barang sudah dah ada macam ni, bagi saya yang dah biasa ni, sekejap je. Saya buat dalam sejam, 2 jam, siap. Tapi kalau orang yang tak biasa buat ni, baru nak belajar ke nak apa semua, lebih kurang dalam 3 hari, 5 hari, baru siap. Dah siap pasang gelang, lepas tu pemegang dia, penyengkang dia. Ini hasil dia. Hasil candik kita, buka dia. Jadi kalau kita nak buka lagi, kita akan layur. Kita akan layur dengan api ni. Rangka buluh dilayur beberapa minit agar mudah dilentur mengikut acuan yang dikehendaki. Sebagai pelengkap, Azhar memasang jala pada rangka. Proses ini mengambil masa kira-kira 15 minit sebelum candik sedia untuk digunakan. Musim Tengkujuh, antara hari yang dinanti-nanti pencandik seperti Azhar Abdullah Hashim. Pada waktu itu, ikan berharga tinggi seperti kerai, jelawat, lampam, patin, tapah dan belida akan mengikut air pasang besar bermudik ke hilir. Mereka memburu anak-anak ikan yang bermain di tebing berumput untuk dijadikan santapan. Kita dapat ikan apa ni? Lampam besar. Dia belajar mencandik ni satu. Dia tak kira muda ke, tak kira tua. Tapi hati dia cekal, ketahanan badan dia, fizikal dia, insya-Allah dia boleh. Kalau hati dia tak kuat, mana fizikal dia tak kuat, mungkin dia tak boleh lakukan mencandik ni. Sebab mencandik ni berat. Berat, menggunakan tenaga, kederat, tangan nak kuat semua. Labu betih, pinggang, semua nak kuat mencandik ni. Ada masa kadang bila arus laju, macam kita nak angkat candik ni rasa nak keluar air mata. Dia punya berat. Tapi kalau candik ni, kalau ada isi, dia semangat dia lain sikit. Semangat dia memang ikan sebesar mana pun kita boleh angkat. Adat mencandik, bahagian lengan sehingga bahu Azhar sering cedera, malah pernah sehingga demam akibat urat dan sendi yang terkehil. Meski gelung penahan sudah dibalut kain, arus sungai yang kadang-kala deras menguji kudratnya ketika menahan candik ditarik arus. Kita mencandik ni, kita kena pakai sarung ni untuk menahan gelang kita ni daripada tangan kita bengkak sakit. Sebab candik ni berat. Injet sebabkan candik ni selalulah. Selalu. Kadang-kadang apabila candik ni sangkut, bila arus tu laju, dia akan tarik. Dia akan tarik bahu kita, tangan kita. Itu memang biasa. Penayung tu kita bujurkan
bujurkan pemegang dia. Kalau bulat, misalnya kita mendayung, kata ke pendayung tu basah, licin ataupun berlumut, dia akan terkehel ke bahu kita atau tangan kita, siku kita. Berbanding ikan air tawar yang lain, ikan darat Sungai Pahang dikatakan antara yang bernilai tinggi. Ada di antaranya mencecah sehingga ratusan ringgit sekilogram. Itu harga yang belum dimasak. Jika dihidang di kedai makan, harganya berganda mencecah ribuan ringgit. Namun, ikan air tawar tetap menjadi pujaan bagi peminat-peminatnya. Okay, ni apa ni? Ikan krai. Ikan krai Sungai Pahang tau. Harga dia kalau ikutkan sekilo dalam RM108. RM108. Ni kalau yang ni berat lebih kurang 2 kilo. 2 kilo. 1, 2, 3 tapak tangan. Nampak tak? Daripada dulu memang peminat ikan ni memang ada. Customer kadang kita sekarang ni macam ada media sosial. Ada WhatsApp, ada FB. Kita tengah mencandik pun, kita masuk sekejap dalam grup WhatsApp apa semua. Nanti kita tak sampai di rakit, orang dah lock ikan kita. Makna orang dah tempah ikan kita. Nanti kita balik, dia dah tunggu dekat rakit ni, dia tu ambil. Sungai ni dia jenis berpasir. Berpasir, jadi kualiti ikan dengan rasa tu, dia memang kata yang terbaik lah di Sungai Pahang ni. Ikan Sungai Pahang ni, permintaan dia daripada negeri-negeri lain seperti Negeri Sembilan, Kuala Lumpur. Banyaklah yang biasa makan ikan Sungai Pahang, dia akan mencari ikan Sungai Pahang ni. Walaupun harga dia tinggi. Muhammad Izharimi Muhammad Suhaimi, antara pelanggan tetap Azhar sejak 8 tahun lalu. Menetap di Kerdau memudahkan dia ke rakit Azhar di Kampung Benom untuk menjemput ikan kegemarannya. Sebab ikan dia baru daripada sungai baru ambil. Memang fresh lagi. Memang saya memang ambil terus lah. Dia manis. Kemanisan air sungai ni lain. Dia punya rasa lah. Favourite saya ikan lampau Jawa. Biasanya saya masak ikan ni, masak lemak cili api lah. Memang boleh sedap lah. Sikit air besar. Air candik, 2 ekor gorok. Digelar Pontianak Sungai Pahang kerana sifatnya yang suka menyambar tanpa melepaskan, ikan begahak antara spesies ikan jarang jumpa. Disebut gohok oleh penduduk tempatan, di Malaysia ikan ini dikatakan hanya terdapat di Sungai Pahang sahaja. Tiada rekod di sungai lain yang diketahui setakat ini. Berbentuk fizikal hampir sama seperti tapah, ikan begahak lebih aktif ketika air sungai naik tinggi, terutama pada waktu malam. Ikan begahak ni, dia tempat dia kadang, kita macam saya panggil kandang dia. Kandang dia ni, dia biasa dekat pokok tumbang yang jatuh ke dalam air, ranting-ranting kayu, julai-julai pokok, kawasan berbatu, lubuk-lubuk. Lepas tu kawasan macam rumput, ada terberau. Dia jenis dia duduk merata. Tapi dia banyak apabila ada anak ikan. Anak ikan mudik, dia akan attack anak ikan. Dia sejenis ikan pemangsa. Ikan gohok. Masa tu kalau kita mencandik, kalau boleh dapat yang mega-mega, yang besar dalam 7 kilo, 9 kilo, 6 kilo seekor, masa anak ikan mudik. Pengalaman yang pernah saya dapat, yang paling besar lah ikan gohok, menggunakan candik ni 13 kilo. Lepas tu 9 kilo, 7 kilo, 6 kilo, 1 ekor. Ni ikan begahak yang kita mencandik malam tadi. Sebab ikan begahak ni dia waktu malam, dia selalu keluar lah. Begahak ni, gigi dia ni memang tajam. Kalau hidup kita baru dapat, kita jangan sekali kita masuk tangan pegang di dalam mulut dia. Dia akan terus digigit kita. Ini bukan dalam hampir 2 kilo ni. Macam hari ni kita memang tak bernasib baik sangat.
nak dapat ikan megahak ni. Tapi ni adalah hasil yang kita dapat malam tadi lah. Ada dapat 2 ekor. Menyelerakan, malah jika teringat sahaja pun boleh terliur. Apatah lagi jika sudah terhidang di hadapan mata. Asam rebus ikan begahak dan udang galah Sungai Pahang antara menu istimewa tengah hari ini. Berbeza dengan Singgang, resepi asam rebus Pahang isterinya menggunakan kunyit hidup, daun kesum, belimbing buluh dan asam keping. Ditambah cili padi untuk sedikit pedas pasti terangkat. Kalau di rakit saya ni, kalau masak asam ikan begahak ni, kita panggil asam bodoh. Okey, kita akan masak, kita akan makan bersama kawan-kawan, bersama family, semua. Apabila diorang makan ni, ikan gahak ni memang licin. Kalau kuah kita akan bagi ikan gahak ni dalam mangkuk. Makna seorang satu mangkuk dengan kuah yang penuh. Apabila dia habis diorang makan semua, ikan gahak ni diorang akan hirup kuah tu, kuah asam bodoh tu. Dia akan hirup sampai dia menjilat-jilat lah jari dia. Dia punya rasa dia tu memang tak jumpa lah di tempat lain. Jus ikan tu, begahak tu memang masuk. Memang masuk dalam kuah. Ikan Sungai Pahang ni tak kira lah. Ikan apa pun, apabila kita masak, dia akan terasa, akan merebak di dalam kuah. Memang tak boleh nak bayangkan lah. Dia punya sedap tu, kesedapan. Kita harap apa ni yang tidak pernah merasa ikan-ikan Sungai Pahang ni, cubalah. Sungai Pahang membawa rezeki lumayan kepada nelayan darat seperti Azhar Abdullah Hashim. Namun kini hanya segelintir sahaja yang mahir mengendalikan candik, tidak sampai 10 orang menurut Azhar. Mencandik, melatih fizikal dan mental, kental di air, lasak di darat. Melihat ikan menggeletak di dalam candik, menyuntik semangat untuk lebih berusaha. Lelaki ini amat mengalu-alukan insan yang berminat mempelajari teknik pembuatan serta pengendalian candik. Tujuannya hanya satu, agar tidak lapuk di telan zaman, biar ada legasi penyambung tradisi, meraih rezeki di bumi bertuah ini.